duduk di dalam rumah Allah yang indah ini, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tanya pada diri, pasal apa aku datang ni? Pasal kita adalah orang Islam yang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ikut akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan suasana ilmu, suka akan kita duduk iktikaf di dalam masjid, suka untuk kita datang bersilaturahim. Tolong betulkan nawaitu kita yang daripada malam tadi khabarnya AJK Masjid tak boleh tidur. Kan pasal apa tak boleh tidur lah ustazah? Berdebar-debar jantung ni macam nak jumpa boyfriend apa dah kan. Saya nak gelak je sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab saya faham. Saya pun menguruskan masjid dan surau. Macam-macam fikir macam mak pengantin lah. Kang aku dah tempah makanan 100 orang, kalau seorang je datang macam mana? Itu macam-macam kita. Kang aku dah tempah makanan 10 bungkus saja, tiba yang datang 100 orang macam mana? Macam petang semalam di Jerai. Syok kuliah kat situ, saya masuk kereta saya betul-betul dekat Bendang. Tak ada rumah kiri kanan dia, cuma rumah YB saja ada. Rumah YB berdepan dengan masjid. Jadi YB ajak makan kat rumah dia. Perut kenyang sungguh lah mai datang Kedah ni. Asal makan je gulai. Gulai pula kepala ikan. Ya Allah Tuhan. Cabaran sungguh. Pasal apa semua tempat ada gulai kepala ikan? Rupanya follower Ustaz Azai. Ustaz Azai kan suka cakap dekat kuliah, kat Kedah tu bestnya gulai dia, kena kepala ikan lagi syahdu kan. Rupa semua tempat bagi. Bayangkanlah pagi, petang, malam gulai kepala ikan. Jadi Ustaz Azai, aku ni duduk depan ustaz ni malunya nak makan kepala ikan. Ustaz Azai tak makan kepala ikan dak lah, sebenarnya mau tu tapi malu kan. Jadi kalau depan Ustaz Azwan tak ada malulah, habislah tulang-tulang semua dimakan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak sebutnya apa? Kita berkumpul di tempat yang macam ni, kita sedang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak ada halangan, bukan kita tak ada cabaran. Ni kenduri-kenduri banyak hari Sabtu ni kan. Tapi niat harus untuk mencari ilmu Allah, mencari redanya Allah. Tolong betulkan. Kalau kata aku nak tengok tak lala ustazah je, kan? Besar ke kecil? Ada yang kata ustazah, saya nak tengok tak lala ustazah tu 2 ke 1. Pasal apa tanya 2 ke 1? Kalau kat TV tu nampak belah kanan 1, belah kiri 1. Saya kata bukan, yang kiri tu mikrofon tu. Lah saya dah agak dah. Sebab kadang dia macam bawah sikit, kadang atas sikit. Yang kanan tu tak pernah berubah. La ilaha illallah, macam-macam. Kan orang Kedah ni sahabat-sahabat. Ada yang satu malam tu saya sengih sampai kat meja penceramah, saya tak boleh berhenti sengih. Sebab makcik tu kata, Ustazah ni depan jauh dekat, pasal apa dia ni? Mata rabun ke apa? Ustazah ni kat TV macam hitam, tapi kat sini segak. La ilaha illallah. Lurih benda orang Kedah ni. Saya pun kata sabar je lah ya Allah. Kat TV hitam dia kata, bukan kat TV makeup artis ada ke? Kat sini tak ada makeup artis. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi syok lah layan suasana ukhuwah dengan orang Kedah ni. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bersembang, berbahasa tak sama sekali untuk niat menyampaikan ilmu. Jadi saya hanya untuk menyampaikan cantuman silaturahim ukhuwah fillah. Tolonglah niat kita sama macam tu. Andai dalam ini ada yang hadir, terintai pula, si Polan tu ada kat belakang tu. Kalau aku tahu tadi aku tak mai dah. Kan ada yang macam tu. Duduk soft sama, karyah sama, pergi masjid sama, nanti jenazah kita yang menguruskan mungkin si Polan yang kita tak suka tu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati yang membusuk ni, Masya Allah, tak mau diruntuhkan tembok egonya, buang rasa malu. Kita kan datang masjid yang sama, kiblat yang sama, syahadah yang sama, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama, bercita-cita nak masuk ke syurganya Allah yang sama. Tapi kenapa hanya sebab lain pendapat, hanya sebab tak suka satu-satu perkara tempoh hari jadi isu, bergaduh tak bertegur siapa? Jangan macam tu. Okay? Jadi berhimpunnya kita hari ini, pandang semua kanan kita, kiri kita, depan belakang kita adalah adik-beradik kita, saudara se-Islam kita. Nak jumpa balik mereka semua ni di dalam syurganya Allah. Boleh ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, lapangkan dada, bersihkan hati. Maka kita akan menjadi seperti matanya lebah. Kita jumpa siapa pun kita hanya nak cari yang wangi, yang baik. Walaupun mata kita nampak macam, ya aku tak nak kawan lah dengan orang tu, macam orang tak tentu arah je, tak tentu arah je dia tu. Pak cari lagi yang baik. Walaupun dia macam tu, datang juga masjid, ya Allah.
Aku ni sebab Ustazah Zai ada je aku pergi masjid. Kalau tak, aku tak pergi masjid. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekian dimaklumkan. Jadi kalau kita terasa, memang nak bagi terasa lah. Sebab apa? Kalau orang yang terasa tu, dia masih dalam hidayah Allah. Tapi kalau tak terasa, ada kan kita cakap anak kita tak terasa apa? Kesian anak kita sebab dia tak dapat hidayah. Ada orang cakap sikit memang terasa. Terasa ni apa sebenarnya? Masih ada kasih sayang Allah. Allah masih lorongkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Jadi maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, mujahidah ini adalah semulia-mulia status yang disandang oleh seorang wanita muslimah. Jadi tiba-tiba kita cakap dekat si Kumari, hai mujahidah, peliklah dia sebab dia bukan muslim. Dia mesti muslim dulu baru naik darjat menjadi mukminah. Di kalangan mukminah itulah adanya mujahidah. Mudah-mudahan mujahidah itu adalah kita.